Pasir Ris Punggol dalam 3 pilihan raya lalu, SDA bersaing dengan PAP. Namun kali ini berlaku pertandingan 3 penjuru melibatkan juga Parti Suara Rakyat PV. Kita adalah sebahagian daripada penduduk-penduduk sini. Ya, prihatin kita adalah membawa ke masyarakat yang lebih baik pada akan datang. Jadi kalau orang nak cakap Cik Lim Tian bagus, saya sendiri Abu Muhammad akan mengatakan no way. Kita tak akan beri peluang pada siapa yang akan menjejak kaki di Pasir Ris Punggol. Kegiatan berkempen diteruskan di Meratas, Singapura. Warga Singapura diajak bersikap rasional dalam memilih para wakil mereka di Parlimen. Laporan cuaca dibawakan oleh Mitsubishi Electric. Wabak COVID-19 telah menjejas teruk perniagaan dan ekonomi kita. Ramai pekerja mungkin akan berhadapan dengan pemotongan gaji dan kehilangan pekerjaan. Pemerintah akan membantu perniagaan menyelamatkan seberapa banyak pekerjaan yang boleh dan mewujudkan pekerjaan yang baru bagi mereka yang memerlukannya. Lebih $23 bilion akan disalurkan untuk menyokong syarikat-syarikat supaya dapat terus mengekalkan pekerjaan dan membayar gaji pekerja. Sektor-sektor yang terjejas teruk akan menerima lebih banyak bantuan. $2 bilion diperuntukkan untuk mewujudkan sekitar 100,000 pekerjaan, program pelatih dan peluang latihan kemahiran. Langkah ini akan membantu para siswaza baru serta pekerja pertengahan kerjaya yang kehilangan mata pencarian mereka. Pemerintah akan membantu syarikat-syarikat menggajikan pekerja yang dilatih semula dengan subsidi sehingga 40% daripada gaji mereka. Marilah kita terus bersatu dan berdaya bingkas menghadapi cabaran hidup. One of the greatest sufferings which people with disability face is loneliness. Hello everybody, my name is Michael Tan. I'm a director with my own company. Currently I'm also a volunteer, assistant treasurer with Singapore Association of Visually Handicapped. During this COVID period, our friends with disability, they're faced with a lot of challenges. They can't do a lot of things independently, and social distancing is also a challenge to them, especially those who are visually impaired. So by giving them food, masks, groceries and all that, we hope to make their tough time more bearable. Many of them are living in very appalling living conditions and do not have enough food. So we have to do something to help, no matter how tough it was. Here's to all the heroes who selflessly and tirelessly go through great pains for others. Together, we will get through this. Thank you. Panadol Extra, fighting tough pains together. Stay strong, Singapore. Bertemu kembali. Ketua Pasukan PAP bagi JRC Nisun, K. Shanmugam, hari ini mempersoalkan sama ada Ketua Parti Kemajuan Singapura PSP, Dr. Tan Cheng Bock, menghargai kejujuran dalam calon-calon beliau. Beliau menyatakan demikian dalam catatan Facebook hari ini setelah menuduh calon PSP bagi JRC Nisun, Brad Bower, sebagai tidak jujur. Encik Shanmugam semalam mengifarkan PSP sebagai separuh hati untuk bertanding di Nisun. Beliau juga mengkritik Encik Boyer yang menganggap tawaran PSP untuk menukar ganti GRC Nisun
dengan kawasan undi lain sebagai berita angin. Sedangkan Ketua Parti Reform sudah pun mengesahkan demikian dalam catatan Facebooknya, kata Encik Shanmugam. Encik Boya kemudian mengaku tidak terlibat dalam perundingan peringkat tinggi partinya berhubung perkara tersebut. Sambil mempersoalkan kewibawaan Encik Boya, Encik Shanmugam berkata, para pengundi Nisun perlu tahu mengapa calon Brad Boya menyatakan sesuatu yang sangat jelas tidak benar. Isu kejujuran dalam kepimpinan turut disentuh Dr. Faisal Ibrahim, salah seorang calon PAP bagi GRC Nisun. Kita memerlukan pasukan yang bertanggungjawab, yang jujur, berkesan dan yang paling penting mementingkan kehidupan masyarakat Singapura, termasuk masyarakat Melayu di Singapura. Mengulas komen-komen Encik Shanmugam semasa ditemui pagi tadi, seorang lagi calon PSP di GRC Nisun, Taufik Supan, bagaimanapun menegaskan tidak pernah ada perjanjian untuk melepaskan GRC Nisun kepada pembangkang lain. Tidak benar bahawa apa yang Encik Shanmugam kata last minute kita nak lepaskan Nisun GRC, itu tidak benar sama sekalipun. Seperti apa yang saya katakan tadi, kita sudah berada di sini membuat persiapan berbulan-bulan sebelumnya. Sementara itu, semasa diminta mengulas komen Encik Shanmugam, Dr. Tan Cheng Bock menjawab PSP tidak pernah mahu melepaskan GRC Nisun. Setelah memutuskan mahu bertanding di Nisun, ia tidak boleh dirundingkan lagi, kata Dr. Tan. Calon PAP bagi GRC Sengkang Amrin Amin yakin pengalaman menguruskan majlis bandaran oleh rakan-rakan sepasukannya boleh menjadi aset bagi menjana idea bernas untuk pembangunan GRC baru itu. Encik Amrin bersama pasukannya melancarkan manifesto PAP bagi GRC itu hari ini, termasuk rancangan pembangunan majlis bandaran yang baru. Jika dipilih penduduk, calon-calon PAP bagi GRC Sengkang akan berusaha untuk membangunkan sebuah majlis bandaran baru dalam masa 3 bulan jika tiada kelengahan disebabkan COVID-19. Sebelum ini, pengurusan bandar bagi penduduk di kawasan undi ini diselenggarakan Majlis Bandaran Ang Mo Kio dan Pasir Ris Punggol. Dengan adanya majlis bandaran yang khusus bagi penduduk Sengkang, Menteri Ng Chee Meng menjelaskan mereka akan dapat memberi khidmat perbandaran yang lebih baik dan khusus bagi para penduduk di Sengkang. Itu merupakan antara janji PAP dalam manifesto yang dilancarkannya hari ini bertajuk Teguh dan Maju Bersama. Kita ingin menggembling tenaga dan mencungkil idea-idea daripada 3 kumpulan. Pertama ialah keluarga muda, kedua ialah dari warga emas dan ketiga ialah kepada golongan yang memerlukan. Saya rasa pendekatan ini sangat penting kerana kita ingin mencungkil idea-idea daripada mereka yang telah mengalami pengalaman ini dan juga mereka yang telah terkesan. Dengan pendekatan yang dipanggil Sengkang Bersama, pasukan ini akan menjadikan maklum balas dan keprihatinan penduduk sebagai teras utama dalam rancangan mereka dalam membangunkan kawasan undi itu. Calon PAP Zaki Mohamad berkata rakyat Singapura bersikap rasional apabila menilai parti yang harus diundi dalam pilihan raya nanti. Mereka mungkin tidak semestinya mengundi PAP hanya kerana krisis COVID-19 sekarang. Beliau menambah tanggungjawab terletak kepada parti-parti yang bertanding untuk membentangkan rancangan-rancangan yang telah disediakan dengan jelas serta bagaimana ia akan dilaksanakan. Encik Zaki berkata demikian ketika melakukan lawatan menemui penduduk dekat stesen MRT Woodlands pagi tadi. Kami telah melancarkan Career Center di Marsiling CC yang kita berganding bahu dengan bekerjasama dengan Workforce Singapore. Di sini kita ingin membawa peluang career guidance dan juga membawa pekerjaan SG United yang dibawa oleh pemerintah untuk memberi peluang bagi penduduk kita yang terjejas oleh COVID-19. Anggota lain pasukan PAP di GRC Marsiling UT termasuk Menteri Pembangunan Negara Lawrence Wong yang membagi-bagikan risalah parti kepada para penumpang di stesen MRT itu serta muka baru Cik Henny So. Dengan laporan itu tadi, maka sekian berita untuk malam ini. Ikuti selepas ini siaran politik parti dalam bahasa Melayu. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.